Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sain Abu Danish dari kelas 3 Dahuli, dan hari ini saya akan membentangkan kerja kursus sejarah tingkatan 3. Tema bagi kerja kursus ini ialah perdagangan kuasa barat, dan tajuk yang diberi ialah perluasan kuasa barat di Malaysia. Satu, pernyataan masalah. Pernyataan masalah pertama bagi kajian sejarah ini adalah untuk belajar mengkaji latar belakang kuasa barat di Malaysia. Seterusnya, pelajar juga menghasilkan kajian ini kerana ingin mengetahui tentang faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 hingga abad ke-20. Tatkala itu, kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi juga merupakan pernyataan masalah yang ingin pelajar kaji. Akhir sekali, pelajar mahu mengetahui tentang langkah-langkah memelihara kedaulatan negara. 2. Objektif kajian. Objektif kajian adalah untuk belajar menghuraikan latar belakang persaingan kuasa barat di Malaysia. Selain itu, pelajar juga menghasilkan kajian ini untuk memahami faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 hingga abad ke-20. Di samping itu, pelajar juga hendak mengkaji kesan mentadbiran barat terhadap ekonomi. Akhir sekali, pelajar mahu mengetahui tentang langkah-langkah memelihara kedaulatan negara. 3. Kaedah kajian. Untuk menghasilkan kajian sejarah ini, saya merujuk buku teks sejarah tingkatan 3 untuk mencari maklumat tentang latar belakang persaingan kuasa barat di Malaysia, faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 hingga abad ke-20, dan kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi. Seterusnya, saya juga turut melayari internet untuk mencari maklumat tentang latar belakang persaingan barat di Malaysia, faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 hingga abad ke-20, dan langkah-langkah memelihara kedaulatan negara. Akhir sekali, saya telah menonton video di siaran Simple Husdari dan Michael Rogue serta Kifu Baker dalam aplikasi YouTube untuk mendapatkan maklumat tentang revolusi perindustrian, pembukaan terusan Suez serta industri timah dan getah asli di tanah Melayu. 4. Latar belakang persaingan kuasa barat di Malaysia. Perluasan kuasa ke seluruh pelosok dunia dilakukan oleh kuasa-kuasa barat untuk memiliki tanah jajahan demi kepentingan ekonomi mereka. Berikut merupakan antara kuasa-kuasa barat yang pernah menguasai kawasan-kawasan alam Melayu. Pada tahun 1888, Kesultanan Brunei dijadikan oleh British sebagai sebuah negeri naungan British. British kemudiannya melantik seorang residen British sebagai pengurus koloni mereka di Brunei pada tahun 1906. Syarikat dagang British, iaitu Syarikat Brunei Utara British, pula membeli wilayah-wilayah Sabah daripada Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Hal ini telah menyebabkan konflik kawasan di antara negara Filipina dan negara kita yang masih berlangsung hingga kini. Filipina menyatakan bahawa bahagian besar Timur Sabah merupakan kawasan mereka kerana mereka merupakan negara pengganti bagi Kesultanan Sulu. Seterusnya, Belanda juga berusaha mendapatkan seluruh kepulauan Hindia Timur, manakala Jerman berusaha mendapatkan Pulau Langkawi dan Portugis pula Timur Leste. Kepulauan Hindia Timur yang dijajah oleh Belanda ini dikenali sebagai negara Indonesia. Tak kala itu, Perancis meluaskan kuasanya di Indochina. Dalam masa lebih daripada 350 tahun, Perancis berjaya meluaskan tanah jajahan mereka di negara-negara Indochina, iaitu Vietnam, Kemboja dan Laos secara berperingkat. Selain itu, Rusia berhasrat untuk membuka pertempatan di ujung Salang. Di samping itu, Amerika Syarikat ingin bertapak di Terengganu, manakala Sepanyol berjaya menakluk Kesultanan Sulu. Pada tahun 1848 dan 1891, Sepanyol melancarkan serangan di Jolo dan Balan Goynoy yang merupakan perbandaran di Kepulauan Sulu. Perang tersebut berakhir dengan Sepanyol yang muncul sebagai pemenang. Akhir sekali, pihak persendirian, iaitu keluarga Brooke, menguasai wilayah Sarawak. Pada tahun 1893 hingga 1905, keluarga Brooke memperluas kawasan pemerintahan mereka hingga sempatan Brunei. Justru, boleh dikonklusikan bahawa kuasa-kuasa barat meluaskan kuasa mereka ke negara kita kerana kekayaan, kestabilan dan kemakmurannya demi kepentingan ekonomi mereka. 5. Faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 hingga abad ke-20. Pada abad ke-16, kuasa-kuasa barat ketika itu berminat untuk mendapatkan bahan seperti rampai ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan. Orang Eropah memerlukan barangan mewah dari China seperti teh, sutera dan tembikar. Seterusnya, kuasa-kuasa barat juga datang ke tanah Melayu pada abad ke-16 untuk menjadikannya pusat pengumpulan barang. Sebagai tukaran bagi teh, sutera dan tembikar yang diingini kuasa-kuasa Eropah, negara China mahukan emas, perak, biji timah dan rampai ratus.
Barang-barang yang berkenaan boleh didapati di Kepulauan Melayu. Syarikat perdagangan tersebut memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan yang terletak di tengah-tengah laluan perdagangan di antara India dan China. Di samping itu, tujuan kuasa-kuasa barat datang ke negara kita adalah untuk menjadikannya pelabuhan persinggahan. Angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut memainkan peranan penting bagi menentukan masa bagi setiap pelayaran. Kuasa barat memerlukan pelabuhan yang sesuai sebagai tempat perlindungan, sementara menunggu peralihan angin monsun. Mereka memerlukan pelabuhan singgah di alam Melayu untuk memudahkan kapal berlabuh, mengisi bekalan air, makanan dan kemudahan membagi kapal sebelum berlayar ke Kelantan. Air sekali adalah demi penyebaran agama Kristian. Agama merupakan antara faktor penting pendesahan kuasa barat ke negara kita. Kuasa-kuasa barat yang narsisistik menganggap bahawa agama Kristian ialah agama yang benar. Oleh itu, mereka menganggap bahawa Tuhan memberi tanggungjawab kepada mereka untuk menyebarkan agama Kristian supaya orang-orang yang dijajah tidak masuk ke dalam neraka. Pada abad ke-17 dan ke-18 pula, datangnya kuasa-kuasa barat kerana berlakunya revolusi perindustrian. Selepas berlakunya revolusi perindustrian, kuasa-kuasa barat perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka secara berterusan. Antara dua bahan mentah yang paling penting bagi revolusi perindustrian ialah arang batu dan besi. Berikut merupakan antara ciptaan baru pada era revolusi perindustrian dan kaitannya dengan faktor kedatangan kuasa-kuasa barat ke negara kita. Pada tahun 1763, jurutera dari Scotland yang bernama James Watt menciptakan enjin warp pertama di dunia. Teknologi ini kemudiannya diperkenalkan secara komersial pada tahun 1776 dan menjadi sumber utama kuasa dan tenaga bagi majoriti industri British. Akibat daripada ciptaan tersebut, British memerlukan bahan mentah yang terdapat di tanah Melayu untuk membinanya. Selain itu, pada tahun 1804, lokomotif pertama dicipta oleh Coronation Richard Trevett Hick. Ciptaan ini amatlah signifikan dalam sejarah dunia kerana mengurangkan masa pengantaran barang serta membuatkannya lebih mudah dan selamat. Ciptaan ini menggalakkan lagi kedatangan British ke tanah Melayu untuk membinanya supaya barang mudah diangkat. Sekali, Alfred Nobel, seorang ahli kimia warga negara Sweden, telah mencipta dinamit yang merupakan bahan letupan pada tahun 1860-an. Pada awalnya, besiu atau lebih dikenali sebagai serbu hitam digunakan untuk menghancurkan batu-batu di bawah tanah untuk mencari biji-biji besi serta untuk memusnahkan kubu pertahanan musuh. Namun, penghasilan dan penggunaan dinamit bertambah dengan banyak dan cepat selepas dibukti dan dikaji bahawa lebih kuat dan selamat berbanding dengan serbu hitam. Dinamit memberikan kuasa-kuasa berat idea untuk menggunakannya dalam pencarian biji-biji timah dan mineral tanah Melayu serta untuk mempertahankan tanah jajahan mereka daripada musuh. Hal ini justru menggalakkan lagi kuasa-kuasa barat untuk datang ke tanah Melayu. Revolusi perindustrian membolehkan barangan dikeluarkan secara besar-besaran. Dengan kebesatan pengeluaran barangan kilang, kawasan pasaran yang lebih luas perlu dicari untuk memasarkan barang tersebut supaya keuntungan dapat dimaksimumkan. Akhir sekali iaitu pada abad ke-19 dan ke-20, terdapat 8 sebab utama kuasa-kuasa barat hadir ke negara kita. Pertama adalah disebabkan oleh perkembangan industri kereta. Kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar menambahkan permintaan terhadap kereta asli. Kereta asli juga merupakan bahan yang penting dalam perusahaan penabat barang elektrik. Penciptaan kereta telah memberikan impak yang amat besar kepada dunia dengan menyebabkan pembangunan industri-industri dan pekerjaan-pekerjaan baru untuk memenuhi permintaan orang ramai terhadap pembelian kereta, minyak kereta serta servis pembaikan kereta. Kereta juga turut menyumbang kepada pembinaan jalan dan transportasi yang lebih baik. Seterusnya adalah disebabkan oleh kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi tanah Melayu. Negara kita kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Negara kita juga mempunyai tanah yang luas, subur dan iklim yang sesuai untuk tanaman berorientasikan ekspor seperti tanaman getah, tebu, tembakau dan padi. Selain itu ialah industri mengetin. Pada abad ke-19, akibat daripada ciptaan baru di Amerika Syarikat yang memerlukan penggunaan biji timah iaitu industri mengetin makanan, mengetin minuman, membuat bom rumah dan minyak, permintaan untuk biji timah dari negara-negara Melayu bertambah hingga pesat. Pada waktu itu, tanah Melayu mempunyai antara lomba-lomba biji timah yang paling banyak di dunia. Mesin-mesin moden yang diimport daripada Britain digunakan pekerja-pekerja tempatan untuk menggali biji timah. British juga mengimport tali sawat ke tanah Melayu untuk memudahkan urusan pengangkutan timah. Melalui kaedah ini, beribu-ribu tan timah dapat diangkut di setiap hari.
Di samping itu, pembukaan terusan Suez. Terusan yang dibuka pada tahun 1869 ini menyambungkan Laut Mediterranean dan Laut Merah. Oleh hal yang demikian, perdagangan di antara alam Melayu dengan benua Eropah semakin mudah dan bertambah. Dengan terusan ini, kuasa-kuasa barat dapat tiba di alam Melayu dengan lebih cepat kerana tidak perlu berlayar melalui laluan Tanjung Harapan lagi yang mempunyai ekspedisi dari benua Eropah ke Tanah Melayu yang beribu-ribu batu lebih jauh berbanding melalui terusan Suez. Ekspedisi melalui terusan Suez juga lebih selamat kerana berdekatan dengan banyak daratan apabila melepasi Laut Mediterranean. Ini membolehkan kuasa-kuasa barat membina pelabuhan sama ada di semenanjung Iberia, Afrika Utara atau di India sekiranya mereka kekurangan makanan, minuman atau kerosakan kapal pelayaran yang perlu dibaiki. Tatkala itu, pada abad ke-19, ciptaan kapal wap membuatkan penghantaran barang dagangan menjadi semakin mudah dan murah. Penggunaan kapal wap penting kerana dapat membawa muatan yang banyak, mempercepatkan perjalanan dan menjimatkan kos. Kapal wap yang dibuat daripada besi dan keludi ini membuatkan pelayaran kuasa-kuasa barat ke koloni-koloni mereka lebih selamat. Kekuatan dan ketahanan besi dan keludi yang tinggi membolehkan kapal belayar tanpa kerosakan dalam masa yang panjang. Selanjutnya, kuasa-kuasa barat sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Mereka menganggap bahawa semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diperoleh mereka. Motivasi utama penjajahan mereka adalah untuk kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Sementara itu, ciptaan teknologi telegraf turut menjadi faktor kedatangan kuasa-kuasa barat. Teknologi telegraf ini membolehkan ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat menghubungi ejen atau wakil mereka di Tanah Melayu dengan cepat. Akibat daripada yang berikut, penglambatan Tanah Melayu dalam kegiatan pasaran dunia antarabangsa menjadi semakin penting. Akhir sekali, kuasa-kuasa barat juga berhasrat untuk menyebarkan pengaruh dan tabunan mereka ke seberang laut. Kuasa barat menggunakan berbagai-bagai slogan untuk mengajarkan tindakan mereka. Antara slogan yang berkenaan ialah slogan Beban Orang Putih, yang bermaksud tanggungjawab mereka dan tugas mereka adalah untuk membantu dan memberikan kesejahteraan kepada pribumi di wilayah yang dijajah oleh mereka. Kesimpulannya, terbuktilah bahawa kuasa-kuasa barat hanya menjajah negara kita untuk mengeksploitasi kekayaannya tanpa menghiraukan permintaan penduduk tempatan. 6. Kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi negara kita. Bagi memenuhi hasrat British untuk mengangkut hasil biji timah, getah dan lain-lain dari kawasan pengeluaran ke pelabuhan untuk eksport, mereka membina landasan kereta api, jalan raya, lapangan terbang awam dan pelabuhan. Sistem telekomunikasi di Tanah Melayu turut dimajukan, iaitu telegraf, telefon dan pos. Berikut merupakan antara kemudahan pengangkutan, pelabuhan dan telekomunikasi yang didatangkan British ke negara kita. Kemudahan pengangkutan pertama ialah kereta api. Tujuan utama British membawa masuk teknologi ini ke Tanah Melayu adalah untuk mengeksploitasi kekayaan ekonomi dan untuk keuntungan mereka. Kereta api digunakan untuk membawa penumpang dan buruh dengan lebih pantas. Dengan kereta api, pengangkutan rempah ratus, biji timah, getah dan lain-lain dapat dijalankan dengan lebih selamat dan lebih kurang memakan masa. Lokomotif wap yang diperkenalkan Britain ini diperbuat daripada keluli dan besi yang kuat dan tahan rasak. Dengan demikian, tidak dinafikan lagi bahawa bahan mentah yang dapat diangkut dengan lebih selamat. Kerana sebagai contoh, sekiranya kereta api tersebut terbabas, bahan-bahan di dalamnya sudah tentu tidak akan melimpah keluar kerana lokomotif yang diperbuat daripada besi dan keluli tidak mudah rosak, berlubang, kemek atau sebagainya. Dari tahun 1885 hingga 1931, British berjaya meluaskan pengaruhnya ke negara-negara Melayu tidak bersekutu. Hal ini membolehkan mereka membina landasan kereta api bagi menghubungkan seluruh tanah Melayu. Konsekuensi daripada itu, penggunaan kereta api bertambah meluas daripada mengangkut barang mentah kepada membawa penumpang. Di Sabah pula, landasan kereta api dibina untuk pembukaan kegiatan ladang getah. Pembinaan landasan kereta api di Sabah tertumpu di kawasan pantai barat Sabah. Landasan kereta api yang menghubungkan Bau dengan Kuching turut dibina pada tahun 1917 di Sarawak. Selain kereta api, jalan raya turut dibangunkan oleh Britain di Tanah Melayu. Mereka membina jalan raya untuk menghubungkan kawasan perlumbungan biji timah dan kawasan pertanian dengan stesen kereta api. Di negeri Selangor, British membina jalan raya yang menghubungkan tempat-tempat tertentu. Menjelang tahun 1939, jaringan jalan raya yang dibina menghubungkan seluruh negeri.
Kesannya banyak pertempuran baharu dibuka. Pembukaan kawasan perdagangan getahnya baharu serta kawasan perlombongan berjimah. Di Sarawak, geografi bermasalah. Negeri ini menghalang pembinaan jalan raya. Hal ini menyebabkan peningkatan kos pembangunan jalan raya dan menambah tenaga kerja yang diperlukan untuk membinanya. Di Sabah, syarikat Borneo Utara British membina jalan raya untuk kepentingan ekonomi mereka. Menjelang tahun 1941, terdapat lebih kurang 165 km jalan raya berturap di Sabah. Akhir sekali bagi kemudahan pengangkutan, pembawaan pengangkutan udara dan laut ke Tanah Melayu juga merupakan kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi negara kita. Di negeri-negeri Melayu, perkhidmatan penerbangan mula diperkenalkan oleh syarikat Warner Air Service pada tahun 1937. Syarikat ini menjalankan perkhidmatan penerbangan domestik di antara Singapura, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Pada tahun 1890 pula, syarikat Straits Steamship menyediakan perkhidmatan kapal awam kepada pelabuhan-pelabuhan negeri-negeri Melayu. Perkhidmatan kapal terbang air dan kapal wap turut dibangunkan di Sarawak. Di Sabah pula, syarikat perkapalan Straits Steamship memulakan perkhidmatan mengangkut barang dan penumpang. Apabila British datang ke Tanah Melayu, hilangnya pelabuhan-pelabuhan lama dan pelabuhan yang baru muncul. Peningkatan ekspor berjimah dan getah menjadikan pelabuhan Pulau Pinang, Kuala Sepetang, Port Dickson, Melaka, Singapura dan Kelang sebagai bandar pelabuhan yang penting di Tanah Melayu. Di Sarawak pula munculnya pelabuhan Kuching, Rajang, Bintulu dan Miri. Di Sabah, British turut membina pelabuhan penting seperti Labuan, Kota Kinabalu, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan. Ada sekali, selain daripada kemudahan pengangkutan, British juga memajukan teknologi sistem telekomunikasi seperti sistem pos, telegraf, telefon dan radio. Hal ini adalah untuk membuatkan perhubungan antara negeri di semenanjung dengan negeri lain lebih pantas. Sistem perhubungan mula diperkenalkan di kawasan kegiatan ekonomi, pusat pentadbiran, pelabuhan dan berkembang ke kawasan pertamatan. Di negeri-negara Melayu iaitu pada tahun 1886, Thailand Telegraph telah dipasang menghubungkan di antara Kuala Lumpur dan Melaka. Perkhidmatan pos bermula di Kuala Lumpur sejak tahun 1880-an. Perkhidmatan telekomunikasi ini diperkenalkan di Sarawak pula bagi melisensikan pentadbiran dan mengurus kegiatan ekonomi. Terdapat perkhidmatan telegraf antara Bandar Kuching dan Singapura. Di Sabah, syarikat Borneo Utara British memperkenalkan perkhidmatan telegraf dan radio, terutama di bandar-bandar besar. Perkhidmatan ini membolehkan Sabah berhubung dengan negara lain. Secara tuntasnya, jelaslah bahawa penjajahan kuasa barat membawa impak positif kepada negara kita. Namun, tidak dilupakan juga bahawa terdapat impak negatif daripada aksi mereka tersebut. Oleh itu, kita sebagai warga negara Malaysia perlulah memelihara kedaulatan dan melindungi negara kita agar tidak dijajah dan dieksploitasi oleh kuasa-kuasa luar. 7. Langkah-langkah memelihara kedaulatan negara. Malaysia merupakan sebuah negara berdaulat yang mempunyai rakyat berbilang kaum, agama dan budaya serta mempunyai konsep perlembagaan iaitu undang-undang tertinggi yang menjadi rujukan utama para pemerintah negara dalam proses mentadbir negara. Kedaulatan negara hendaklah dipelihara dan dilindungi agar negara kekal makmur. Namun, sejak kebelakangan ini tidak dinafikan lagi bahawa nilai patriotisme di kalangan rakyat semakin berkurang justru mengakibatkan kepeliharaan kedaulatan negara dipertikaikan. Hal ini menyebabkan keharmonian negara terjejas serta melahirkan masyarakat yang tidak tenteram, maju dengan keyakinan diri sendiri serta bangga dengan apa yang dicapai. Persoalan yang ditanya-tanya kita ialah apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memelihara kedaulatan negara? Persoalan yang ditanya-tanya kita ialah apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memelihara kedaulatan negara? Antara usaha yang boleh dilakukan untuk memelihara kedaulatan negara ialah yang dipertikaikan adalah bermula daripada diri pemimpin sendiri. Pemimpin yang cemerlang ialah seorang yang amanah dalam memikul tanggungjawab sebagai salah seorang individu yang terpenting dalam tampuk pemerintahan negara. Contohnya, tidak menyalahgunakan kuasa yang ada untuk kepentingan diri sendiri maupun ahli keluarga. Sebaliknya, seorang pemimpin harus memberi keutamaan kepada rakyat. Hal ini kerana rakyat memberi kepercayaan dan harapan yang tinggi kepada pemimpin bagi mentadbir negara dengan adil dan sesama. Pentadbiran yang berjaya akan mengekalkan kedaulatan negara yang sekian lama dikecapi.
Di samping itu, kedaulatan negara turut boleh dipelihara atau dikekalkan melalui usaha rakyat. Rakyat turut mempunyai peranan dan tanggungjawab yang signifikan bagi mengekalkan kedaulatan negara, terutamanya dalam golongan remaja. Remaja merupakan aset penting bagi menentukan masa depan negara kerana mereka merupakan bakal-bakal pemimpin negara. Oleh itu, mereka hendaklah diberikan pendidikan yang mencukupi agar mereka mempunyai ilmu yang cukup untuk mengambil alih pentadbiran negara. Para remaja juga harus sedar bahawa mereka lah yang akan mencorak masa depan negara. Mereka haruslah berbangga kerana dapat menetap negara bertuah ini. Mereka perlulah bersatu padu dan hidup dalam keadaan harmoni. Sejarah telah membuktikan bahawa bersatu padu amat penting dalam mengekalkan keamanan negara. Akhir sekali, mengamalkan konsep rukun negara sekaligus menerapkan nilai-nilai patriotisme ke dalam diri juga merupakan aspek yang perlu dilaksana dan dipelihara dalam usaha mengembalikan perpaduan kaum di Malaysia selain melahirkan masyarakat yang progresif, demokratik dan bersifat terbuka. Perpaduan antara kaum amat penting bagi memelihara kedaulatan negara. Hal ini kerana jika tiadanya perpaduan antara masyarakat, negara akan menjadi huru-hara dan kacau bilau. Sebagai contoh, suatu kaum tidak boleh bercampur dengan kaum yang lain. Malah jika bertemu muka, masing-masing akan berselisihan antara satu sama lain dan seterusnya akan berlanjutan kepada pergaduhan yang besar. Justru itu, perpaduan antara kaum perlu dipupuk bagi memastikan kedaulatan negara akan lebih terjamin. Kesimpulannya, kerjasama antara masyarakat amat diperlukan dalam mengekalkan kedaulatan negara. Rakyat hendaklah bersatu padu dan bekerjasama dalam apa jua keadaan bagi melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara yang diperoleh. Bab kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh. 8. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan daripada kerja khusus yang telah saya lengkapkan ini, boleh dikonklusikan bahawa kuasa-kuasa barat telah bersaing untuk menjadikan negara kita sebagai tanah jajah mereka. Selain itu, terdapat banyak faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 hingga abad ke-20. Tatkala itu, terdapat banyak juga kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi negara kita. Akhir sekali, sebagai iktibar daripada penjajahan kuasa barat, langkah-langkah memelihara kedaulatan negara dibincangkan. 9. Rujukan. Saya membuat rujukan buku yang bertajuk Sejarah Tingkatan 3. Nama penulis bagi buku ini ialah Dr. Azharuddin bin Muhammad Dali Rizwan bin Hasan Muslimin bin Fadzil. Maknanya penerbitnya ialah dalam bahasa dan pustaka. Kemudian merupakan rujukan yang saya ambil daripada internet. Baiklah, itu saja daripada saya untuk pembincangan ini. Sekian, terima kasih.